Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan hasil tugasan yang telah diberikan. Tajuk yang akan kami bentangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan proses kerja kes dalam membantu klien. Di mana proses kerja kes ini mengandungi 6 jenis proses iaitu intake, fasa pembinaan hubungan, fasa penilaian, fasa intervensi, fasa penamatan dan juga follow up. Manakala, kami juga telah mengambil isu keganasan rumah tangga untuk dikaitkan ke dalam setiap proses kerja kes tersebut. Diharapkan rakan-rakan dapat memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada pembentangan kami ini. Tia, abang tak apa Tia lagi. Percayalah. Tia. Kenapa Tia nak tinggalkan abang? Kenapa Tia nak pergi Terengganu? Kenapa Tia? Awak yang paksa saya. Teha dah bersedia ke untuk berjauh dengan Aira? Teha bukannya nak berpisah dengan Aira, bukan nak jauhkan diri dari dia. Tapi Teha nak bagi peluang untuk kami berdua kuat semula. Pasal siapa Tia bagi tomang? Pasal siapa? Tolong jangan buat saya macam ni, boleh tak? Abang boleh tak? Pasal jantan. Pasal jantan selalu jadi macam ni. Pasal jantan juga kau selalu nak tinggalkan aku Tia. Pasal orang kita tak guna tu kau sanggup tinggalkan aku. Mati kau Tia. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada persoalan di mana ia menanyakan apakah yang dikatakan sebagai keganasan rumah tangga. Baik, seperti mana yang kita semua tahu, rakan-rakan tahu, seluruh masyarakat di dunia ini tahu, keganasan rumah tangga ini merupakan satu perbuatan ataupun penderaan oleh seseorang ahli keluarga terhadap ahli keluarga lain. Malah, melalui Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, keganasan rumah tangga ini bukan menjadi suatu perkara peribadi lagi tetapi ia telah menjadi satu kebimbangan buat masyarakat di seluruh dunia. Dan kes keganasan rumah tangga ini merupakan satu jenayah di bawah kanun keseksaan. Maka, mari kita dengarkan kaitan kes ini di antara proses kerja kes pekerja sosial dalam membantu klien mereka. Untuk bahagian intik ini merupakan satu prosedur pentadbiran dan bukan satu fasa dalam kerja kes. Oleh itu, dalam intik ini terdapat beberapa bidang penyelidikan yang boleh kami kaitkan menerusi isu keganasan rumah tangga ini. Bidang penyelidikan yang berkaitan dengan isu keganasan rumah tangga ini ialah keadaan fizikal dan mental. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila klien telah melalui fasa intik di mana pekerja sosial akan menemu buah dengan klien tersebut. Dan daripada situ, pekerja sosial mendapati bahawa klien yang menghadapi kes keganasan rumah tangga ini mengalami keadaan fizikal dan mental yang kurang baik. Sebagai contoh, klien tersebut menghadapi kecederaan pada anggota badan seperti lebam, luka, patah tulang yang boleh menyebabkan klien itu kecacatan dan boleh membawa kematian. Manakala, bagi keadaan mental pula, klien yang didera oleh pasangannya akan mengalami kemurungan, cemas, gelisah dan berada dalam ketakutan. Mereka juga lebih cenderung untuk mencederakan diri mereka sendiri. Oleh itu, sebagai pekerja sosial bertanggungjawab untuk membantu membendung masalah keganasan rumah tangga dan membantu memperkasakan klien agar kepuasan sosial klien dapat dikembalikan. Seterusnya adalah sumber peribadi dan sosial termasuk kedudukan keuangan. Hal ini dikatakan demikian kerana klien melalui intik di mana pekerja sosial akan menemu buah dengan klien tersebut dan daripada situ pekerja sosial mendapati bahawa
Klien yang menghadapi masalah keganasan rumah tangga ini berlaku akibat daripada konflik antara hubungan peribadi dan sosial mereka sendiri. Malah, masalah ini juga disebabkan oleh krisis keuangan mereka yang tidak stabil. Sebagai contoh, ketika berlakunya pandemik COVID-19, di mana kebanyakan negara yang melaksanakan perintah berkurung, kuarantin atau sekatan keluar masuk telah berhadapan dengan pelbagai cabaran yang besar seperti peningkatan masalah keganasan rumah tangga. Kehilangan pekerjaan dan sumber kewangan ketika pandemik ini merupakan situasi yang benar-benar berlaku bagi sebilangan besar penduduk di kebanyakan negara yang mengundang kepada berlakunya krisis sosial dalam kalangan masyarakat. Hal ini menyebabkan berlaku pengangguran dalam kalangan mereka serta keganasan rumah tangga ini boleh berlaku. Maka, pekerja sosial perlu memastikan bahawa keadaan ini menggunakan peruntukan polisi untuk membantu menjarak atau memisahkan mangsa dengan pemangsa dan menjaga kepentingan mangsa. Baiklah, seterusnya adalah penampilan diri pada kali pertama. Dalam prosedur pentadbiran ini iaitu intake, setelah pekerja sosial mengambil alih kes klien yang terlibat, maka klien akan melalui satu proses temu bual bersama pekerja sosial. Maka daripada komunikasi tersebut, salah satu bidang penyelidikan yang pekerja sosial gunakan adalah dengan mengambil kira ataupun menilai penampilan klien di mana mereka pekerja sosial itu sendiri akan menilai klien 55% melalui visual iaitu yang kelihatan oleh mata kasar mereka dan 38% melalui cara klien mengutarakan sesuatu perkara serta 7% adalah melalui perkataan yang klien pilih ataupun klien gunakan. Hal ini dikatakan demikian kerana pentingnya untuk pekerja sosial itu melihat penampilan klien seperti contoh dari ekspresi wajah ataupun cara berpakaian ataupun percakapan kerana daripada situ pekerja sosial dapat meramal persoalan apakah yang dilakukan oleh suaminya, sama ada suaminya mengenakan penderaan dari segi fizikal, seksual ataupun lain-lain lagi. Betul, dalam prosedur ini, pekerja sosial tidak lagi menjalankan fasa yang seterusnya tetapi mereka akan menggunakan bidang penyelidikan mereka ini berdasarkan kepada kepakaran mereka dalam menjalankan proses kerja kes yang seterusnya bagi menyelesaikan isu keganasan rumah tangga yang berlaku terhadap klien. Baiklah, kita pergi yang ke seterusnya adalah jenis keluarga, status, corak hubungan dalam keluarga. Dalam prosedur penyelidikan ini juga, pekerja sosial perlu mengambil tahu mengenai jenis keluarga, status, corak hubungan dalam keluarga klien tersebut. Memandangkan bidang penyelidikan ini merupakan satu idea namun ianya tidak mempunyai rangka yang jelas. Hal ini dikatakan demikian kerana kadang-kala hubungan jurang perkahwinan juga sering membawa kepada kemerosotan dalam hubungan ibu bapa dan anak dan itu boleh menyebabkan berlakunya keganasan rumah tangga. Contohnya di sini adalah si suami yang merasakan diri mereka itu mempunyai hak untuk bertindak sedemikian serta mereka berfikir bahawa perasaan mereka adalah lebih tinggi daripada wanita ataupun si suami yang memang asalnya daripada keluarga yang sering melakukan keganasan rumah tangga ini. Daripada perkara itu semua, pekerja sosial dapat membayangkan apa yang sepatutnya mereka lakukan pada fasa penilaian nanti dalam menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan kepakarannya. Dalam masa yang sama juga, semasa klien bertemu dengan pekerja sosial buat pertama kali, kebiasaannya kita akan melihat di mana klien tidak berani untuk menceritakan atau meluahkan perasaan mereka. Oleh yang demikian, bidang penyelidikan ini merupakan satu bidang yang sangat penting kerana daripada inilah pekerja sosial dapat mengenali kliennya sedikit demi sedikit sebelum mereka bergerak kepada fasa ataupun proses kerja kes yang seterusnya dalam membantu klien menyelesaikan kes keganasan rumah tangga ini. Bidang penyelidikan yang seterusnya ialah tahap motivasi.
Sebagai seorang pekerja sosial yang sedang mengendalikan kes keganasan rumah tangga, pekerja sosial haruslah mengenal pasti tahap motivasi yang sedia ada dan yang perlu diberikan kepada klien. Hal ini demikian kerana kebanyakan mangsa takut untuk mendedahkan masalah mereka kerana bimbang kesan yang akan dihadapinya. Antaranya termasuk implikasi kepada hak penjagaan anak-anak dan bimbang sekiranya tidak ada orang yang mempercayai pendedahan mereka. Oleh itu, adalah perlu untuk pekerja sosial meneroka jalan bagi meningkatkan motivasi diri klien dan supaya mereka berasa yakin perkhidmatan yang diperoleh bakal mengubah dan memperbaiki nasib hidup mereka dengan lebih baik. Di samping itu, bidang penyelidikan yang seterusnya ialah pekerja sosial yang sesuai dengan masalah klien. Dalam isu keganasan rumah tangga, pemilihan pekerja sosial yang sesuai dengan masalah klien amatlah penting untuk menghubungkan klien dengan segala sumber yang terdapat dalam persekitaran mereka. Pekerja sosial yang dipilih perlulah mempunyai etika, tata cara kerja serta emosi dan mental yang sihat bagi menangani masalah dalam perhubungan klien atau sekurang-kurangnya dapat membantu mengurangkan kesan daripada masalah yang dihadapi. Penerokaan masalah yang teliti oleh pekerja sosial amat penting dalam mengatur strategi baru untuk klien bangkit daripada permasalahan mereka. Oleh itu, pemilihan pekerja sosial yang profesional mampu menguatkan potensi klien ke tahap yang lebih maksimum. Proses pembinaan hubungan ini memerlukan kebijaksanaan pekerja sosial untuk menarik hati klien agar klien dapat memberikan respon yang baik sehingga berjaya mencapai komunikasi dua hala. Pekerja sosial juga perlu berhati-hati dalam perbincangan bersama klien supaya dapat memastikan klien berada dalam keadaan yang selesa dan tidak tertekan. Dalam fasa pembinaan hubungan ini, pekerja sosial perlu memahami klien, ikut rentak mereka tanpa memaksa klien. Respon klien amatlah penting untuk memastikan klien akan hadir pada temu janji akan datang bagi membolehkan pekerja sosial meneruskan langkah-langkah yang seterusnya. Bagaimanakah cara yang baik dan berkesan untuk mengurus fasa pembinaan hubungan ini? Berdasarkan 5 komponen yang diberikan oleh doktor, fasa pembinaan hubungan boleh dilakukan dalam suasana terapeutik. Apakah yang dimaksudkan terapeutik? Menurut Damayanti 2008, terapeutik adalah suatu komunikasi yang diarahkan kepada proses bagi memudahkan pemulihan klien, memupuk hubungan antara pekerja sosial dan klien supaya mereka dapat menyesuaikan diri dengan tekanan, mengatasi gangguan psikologi dan membuat klien berasa selesa. Ia dilakukan secara terancang bertujuan untuk membantu sekaligus mempercepatkan proses pemulihan klien. Menurut Rogers, kajian pada tahun 1967, kemajuan klien dalam membina hubungan bergantung kepada 3 keadaan yang memudahkan. Facilitative conditions. Empathy, jujur dan ikhlas, akhir sekali, hormat dan bersangka baik. Tujuan empati adalah meyakinkan klien bahawa pekerja sosial mampu memahami mereka dan sekaligus memudahkan penerokaan maklumat. Empati terdiri daripada 2 jenis iaitu empati secara lisan dan empati bukan secara lisan. Empati secara lisan ini menunjukkan keinginan memahami dengan bertanyakan pengalaman dan perasaan klien. Yang kedua, memberi perhatian, pengiktirafan dan tumpuan kepada klien. Dan yang ketiga, fokus terhadap mesej tersirat yang disampaikan oleh klien. Empati secara bukan lisan pula, pekerja sosial perlu melakukan eye contact secara langsung dan perlu duduk dengan kedudukan membungkuk sedikit ke arah klien bagi melambangkan minat dan kesungguhan. Yang ketiga, menghadap klien iaitu facing the client. Yang keempat, memastikan gaya tubuh badan anda dalam keadaan positif. Kedudukan tangan anda jangan disilangkan, begitu juga dengan kaki. Tunjukkan tapak tangan anda yang bermaksud anda terbuka dan senyum adalah paling utama. Hormat dan bersangka baik.
Pekerja sosial hendaklah berupaya untuk menghormati dan menghargai klien. Tujuannya supaya pekerja sosial berminat untuk membantu klien, bersedia bekerjasama dengan klien dan menerima keadaan klien seadanya. Bukan jodoh je, kena terima seadanya. Klien pun kena terima seadanya. 4 komponen yang perlu ada dalam hormat dan bersangka baik. Pertama, komitmen seorang pekerja sosial. Yang kedua, memahami keadaan klien, mesra dengan klien dan sikap tidak menilai dan tidak mengadili terhadap klien. Kejujuran dan keikhlasan dapat membina hubungan yang berkesan, mewujudkan dan meningkatkan kepercayaan dalam diri klien, mengurangkan jarak emosi, menjadikan hubungannya lebih mesra. Dan selain itu, komponen dalam kejujuran dan keikhlasan pula, tingkah laku bukan lisan yang sesuai dan menyokong, keterbukaan berkongsi maklumat diri, spontan dan juga selaras tingkah laku, pertuturan dan perasaan. Perkara yang perlu dielakkan ketika berunding dengan klien adalah terlalu banyak soalan yang bertuturan. Seterusnya, permulaan yang stereotip, unsur jenaka yang tidak ikhlas. Macam korang buat dengan kawan-kawan, buat lawak bodoh, tiba-tiba. Akhir sekali, elakkan penggunaan perkataan masalah, rungsing, bimbang dan sebagainya, kecuali jika klien sudah menggunakannya. Contoh-contoh soalan yang sesuai digunakan? Kalau korang nak tahu, kita swipe. Bagaimana saya dapat membantu Puan? Boleh Puan ceritakan apa yang menyusahkan Puan? Ada perkara yang tidak menyenangkan fikiran Puan. Boleh Puan kita kongsikan bersama? Saya lihat Puan sentiasa termenung. Apa yang sedang Puan fikirkan? Seterusnya ialah fasa penilaian. Terdapat beberapa kaedah dalam fasa penilaian. Pertama ialah pengumpulan data. Sebagai pekerja sosial, pengumpulan data adalah penting untuk kita menganalisa dan meneliti masalah yang dihadapi oleh klien. Pengumpulan data juga boleh dirujuk daripada laporan rekod klien. Selain itu, data juga boleh diperoleh daripada latar belakang klien seperti keluarga, sekolah dan agensi yang berkaitan dengan klien. Sekiranya klien itu menjadi mangsa kepada keganasan rumah tangga, kita boleh rujuk kepada data-data penting klien itu, sama ada klien ada sebarang masalah dengan pemangsa itu sendiri atau sebaliknya. Hal ini penting kerana setiap tindakan yang dilakukan oleh pemangsa pasti ada sebab yang menyebabkan bertindak sedemikian. Seterusnya, kita juga boleh mendapatkan data daripada home visit yang bermaksud kita melakukan tinjauan ke tempat kejadian, iaitu di rumah klien. Kita perlu menyaksikan sendiri situasi sebenar yang dihadapi oleh klien itu. Kita juga perlu melihat keadaan klien yang mungkin mempunyai anak-anak kecil yang kemungkinan besar menjadi mangsa seterusnya kepada si pemangsa. Yang seterusnya ialah diagnosis kajian. Masalah yang dihadapi oleh klien perlu dikenal pasti supaya tindakan seterusnya boleh dilakukan. Antara caranya adalah dengan temu bual, komunikasi, pemerhatian dan merekod. Data yang dikumpul pada awalnya perlu digunakan sepenuhnya dalam diagnosis kajian supaya masalah klien dapat dikenal pasti dengan terperinci. Dengan diagnosis kajian juga, kita dapat mengenal pasti keperluan utama klien itu. Sebagai contoh, klien yang mengalami masalah keganasan rumah tangga, kemungkinan besar ia memerlukan keperluan fizikal dan emosi untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi, peranan kita sebagai pekerja sosial untuk mengambil tahu dan membantu klien dalam hal-hal tersebut.
Seterusnya, dalam fasa penilaian, pekerja sosial sudah mengenal pasti punca sebenar berlakunya keganasan rumah tangga. Antara punca terjadinya keganasan rumah tangga adalah sikap panas barain. Hal ini kerana suami klien yang gagal menahan kemarahan sehingga hilang pertimbangan dan tidak dapat mengawal emosi mereka sehingga sanggup memukul klien dan anak-anak. Hal ini boleh menimbulkan trauma kepada klien dan anak-anak. Faktor yang seterusnya adalah masalah kewangan ketua keluarga yang tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh pendapatan ketua keluarga yang rendah, ditambah pula mempunyai bilangan anak yang ramai. Hal ini menyebabkan suami melepaskan tekanannya dengan memukul isteri dan anak-anak. Lebih mengeruhkan lagi keadaan sekiranya suami meminjam wang daripada lintah darat. Hal ini akan menyebabkan klien dan anak-anak mengalami kecederaan fizikal dan mungkin trauma sehingga boleh menyebabkan kemurungan jika perkara ini berterusan. Pengamalan gaya hidup yang tidak sihat juga membawa kepada kes keganasan rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh pengambilan minuman beralkohol dan dadah menyebabkan mereka hilang rasa tanggungjawab kepada keluarga dan juga akan menyebabkan mereka hilang kewarasan sehingga sentiasa marah-marah dengan makian hamun dan memukul isteri dan anak-anaknya. Selain itu, ada juga suami yang terlibat dengan kegiatan judi di mana penyumbang utama kepada masalah kewangan keluarga tersebut. Oleh itu, suami selalunya akan memaksa isteri dan anak-anak bekerja bagi mendapatkan sumber kewangan dan jika ingkar, mereka akan didera sehingga mengalami kecederaan fizikal yang teruk. Seterusnya adalah fasa intervensi, iaitu dengan mengembalikan kefungsian sosial klien, terutamanya dalam kalangan isteri. Hal ini dikatakan demikian kerana golongan yang terlibat dalam keganasan rumah tangga ini adalah dalam kalangan wanita ataupun isteri. Keganasan rumah tangga yang sering berlaku adalah suami mendera isteri kerana mengalami tekanan dari segi masalah kewangan. Para isteri yang mengalami masalah keganasan rumah tangga ini akan dibelenggu dengan kebimbangan berkenaan punca pendapatan yang akan terjejas sekiranya melaporkan hal keganasan rumah tangga ini kepada pihak mahkamah ataupun berlakunya penceraian. Hal ini kerana sebelum ini isteri tidak mempunyai pekerjaan tetap ataupun telah menjadi suri rumah tangga sepenuh masa setelah berkahwin dan hanya mengharapkan suami yang mencari sumber ekonomi dan juga perbelanjaan dalam keluarga. Hal ini adalah kerana dalam perkahwinan suami mempunyai fungsinya sebagai ketua keluarga dan mencari rezeki manakala isteri berperanan untuk membantu suami dalam menguruskan hal berkaitan rumah tangga. Oleh hal yang demikian, pekerja sosial perlulah membantu klien supaya berani menghadapi cabaran dalam menempuhi kehidupan yang lebih baik daripada sebelum ini. Dan juga klien juga mampu untuk berdikari dalam menghadapi situasi menjalani kehidupan seperti sedia kala tanpa bergantung harap terhadap orang lain. Intervensi yang seterusnya adalah memelihara kekuatan klien. Dalam fasa intervensi, pekerja sosial telah mendapat cara atau langkah untuk menyelesaikan masalah klien yang mengalami masalah keganasan rumah tangga. Sebagai seorang pekerja sosial, intervensi yang boleh diberi kepada klien adalah dengan cara memelihara kekuatan klien. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap klien yang memiliki masalah sudah pasti akan kehilangan kekuatan atau semangat untuk meneruskan kehidupan di hari seterusnya. Pekerja sosial akan terus memberi sokongan dan dorongan serta membantu klien untuk menjaga kekuatan dari segi emosi dan mental klien tersebut. Kita tahu, klien yang menghadapi masalah keganasan rumah tangga ini sudah pasti akan menyebabkan mereka hilang semangat dan kekuatan kerana melibatkan keluarga. Sebagai contoh, klien ini merupakan mangsa keganasan rumah tangga di mana beliau sering dipukul, dimaki dan didera oleh pasangan sendiri atas faktor tertentu seperti cemburu buta dan tidak mempercayai terhadap pasangan sendiri. Dengan cara ini,
pekerja sosial akan berusaha sehabis mungkin untuk menjaga, memelihara dan melindungi kekuatan klien supaya terus bersemangat untuk menjalani kehidupan seharian dan terus memberi motivasi yang berguna dan bermanfaat supaya klien dapat keluar dari kepompong masalah yang dihadapi olehnya. Seterusnya adalah fasa penamatan. Fasa penamatan yang pertama adalah maklum kesediaan penamatan dan program berkaitan. Pekerja sosial perlu memaklumkan kepada klien mengenai kemajuan atau perubahan yang telah dicapai sepanjang kajian kes dijalankan. Pekerja sosial juga perlu memaklumkan kepada klien, keluarga atau penjaga tentang tarikh dan syarat pembebasan. Mangsa keganasan rumah tangga adalah dilindungi oleh akta ini. Menurut akta ini, mangsa keganasan rumah tangga boleh memohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan polis untuk mendapatkan perintah-perintah seperti perlindungan interim dan perintah perlindungan. Pekerja sosial perlu mendaftar kes ini dan sesuai padan keperluan klien dengan program atau perkhidmatan yang diperlukan oleh klien. Pelan tindakan yang disediakan oleh pekerja sosial perlulah mendapat persetujuan daripada klien. Sekiranya dipersetujui oleh klien, pelan dan intervensi ini akan dilaksanakan dan laporan perkembangan ini perlulah dipantau dan diteliti oleh pekerja sosial. Laporan penilaian keberkesanan program perlulah juga dibuat oleh pekerja sosial ini. Seterusnya adalah penugahan rancangan masa depan kes. Mengingatkan klien tentang rancangan masa depan yang telah dipersetujui untuk memastikan kepada klien berada dalam keadaan yang baik. Pekerja sosial perlu menyenaraikan jaringan sokongan sosial yang boleh dirujuk bagi kes keganasan rumah tangga seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Women Crisis Center, Jabatan Polis dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali adalah sediakan dokumentasi penamatan. Pekerja sosial perlu menyediakan dokumen penyerahan maklumat peribadi kepada klien iaitu borang akuan penyerahan. Seterusnya, penyerahan dokumen peribadi seperti kad pengenalan, buku akaun bank dan harta milik kes. Setelah itu, dapatkan akaun penerimaan kepada klien. Pekerja sosial kemudian mengemaskan fail dengan dokumen itu dan tutup fail setelah perintah tamat. Fasa penamatan ini merupakan fasa di mana pekerja sosial dapat melihat perubahan yang positif dalam diri klien mereka, yang mana klien mereka ini dapat berhenti bergantung kepada pekerja sosial dalam menerima bimbingan dan nasihat bagi mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Hal ini dikarenakan mereka sudah memiliki kemahiran dan kemampuan serta pengetahuan yang mencukupi bagi menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Dalam fasa ini, pekerja sosial haruslah berhati-hati dan berkemahiran kerana kesilapan yang berlaku dalam fasa ini mampu untuk memperburukkan hubungan antara pekerja sosial dengan klien serta mensia-siakan segala usaha yang telah dilakukan pekerja sosial terhadap klien. Kerana itulah, sebelum menamatkan sesi kaunseling, pekerja sosial haruslah memastikan bahawa klien mereka itu yakin terhadap diri mereka bagi menghadapi segala masalah yang bakal berlaku sekiranya sesi kaunseling ini telah ditamatkan. Terdapat beberapa reaksi yang akan muncul dalam fasa ini. Antaranya, reaksi yang pertama adalah reaksi penafian. Reaksi sebegini akan muncul apabila klien merasakan bahawa diri mereka masih memerlukan bimbingan dan nasihat daripada pekerja sosial. Hal ini dikarenakan mereka berasa bahawa diri mereka masih belum mampu untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah kerana kurangnya kepercayaan diri mereka setelah tamatnya sesi kaunseling nanti. Reaksi yang seterusnya adalah reaksi kemarahan. Reaksi ini muncul apabila pekerja sosial menamatkan sesi kaunseling dengan klien secara mendadak dan tanpa memberikan masa kepada klien mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Hal ini juga berlaku kerana berlaku kesalahfahaman dalam diri klien yang mana mereka merasakan bahawa pekerja sosial tidak mahu membantu mereka dan membimbing mereka dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Seterusnya, proses kerja kes yang terakhir ialah proses follow-up. Proses follow-up merupakan tindakan susulan untuk mengetahui perkembangan klien selepas tempoh tertentu. Pekerja sosial perlu menghubungi klien untuk sesi temujanji berikutnya atau memantau tindakan dan keadaan klien sama ada secara langsung atau tidak langsung. Selain itu, tindakan susulan juga
perlu dilakukan bagi memantau kemajuan dan potensi klien dalam konteks keupayaannya untuk menguruskan permasalahan yang dihadapi. Hal ini membolehkan pekerja sosial menilai strategi yang telah dilaksanakan oleh klien. Antaranya ialah mengatur dan mengubah strategi baru dalam bentuk intervensi, memberi galakan atau bimbingan baru serta memberi khidmat lanjutan sekiranya dirasakan perlu. Dalam isu keganasan rumah tangga, proses follow-up ini sangat membantu klien untuk menganalisis masalah atau krisis yang timbul dalam rumah tangga. Selain itu, dapat membimbing klien berdaya tindak iaitu coping skill pada masa hadapan bagi mencegah keganasan daripada terus berlaku.